Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula ke kelas kimia tanpa dinding. Okey, untuk video kali ini, cikgu akan buat a little bit fast recap. Okey, kita akan buat satu revision secara pantas berkaitan dengan formula kimia. Kenapa cikgu nak buat formula kimia ini? Sebab masih ada ramai yang gagal untuk mendapat markah penuh dalam latihan yang cikgu bagi hari itu. Menunjukkan bahawa awak ada kekurangan, masih ada yang tidak faham atau kurang faham berkaitan dengan formula kimia. Termasuklah kawan-kawan awak yang tadi. Jadi, untuk kali ini cikgu akan recap secara menyeluruh berkaitan dengan formula kimia. Alright, let's go. Okay. Sebelum kita mula, dalam formula kimia ini, dalam topik formula kimia ini, awak akan belajar 3 benda penting. Yang pertama adalah nombor Avogadro. Okey, atau dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai Avogadro constant. Okey, next adalah jisim. Kemudian awak akan jumpa JMR ataupun jisim molekular relatif. Apa itu jisim molekular relatif? Nanti kita akan tengok dulu. Dan yang terakhir adalah isi padu molar gas. Okey, isi padu molar gas itu berkait rapat dengan isi padu gas. Okey, tiga benda ini adalah benda yang paling penting dalam formula kimia. Okey, kita nak cari dia punya mol. Mol adalah satu benda yang paling perlu dalam kimia. Jadi in order for you to find the mole, jadi you kena cari berdasarkan dia punya mass, isi padu, volume of gas dia, ataupun bilangan zarah dia. Okay, let's go. Okay, depan kamu sekarang ni adalah ringkasan formula. Di mana di sini adalah secara ringkas cikgu bagi semua formula yang berkaitan dengan topik bab 3 ini. Ini adalah formula yang kamu akan pakai bab 3 sehinggalah habis awak belajar kimia. Okey? Tak kisahlah sampai peringkat universiti sekalipun awak akan guna formula-formula ini. Okey? Tak susah, hanya menggunakan darab dan bahasa sahaja. Ini secara keseluruhan cikgu tunjuk. Okay, let's go for each of these department. Kita akan tengok daripada sini ke sini, daripada sini ke sini, dan daripada sini ke sini. Each of these akan ada perbezaan dia. Okay, let's go. Okay, yang pertama kita akan tengok kepada bilangan zarah. Alright, bilangan zarah ini macam mana kita nak kira? Okay, awak nampak cikgu ada bagi satu triangle dekat sini. Apa guna pula triangle ni? Kenapa ada segitiga ini? Kenapa ada pembahagi pula? Okay, macam ni. Kalau dalam kelas, cikgu boleh tunjuk macam mana nak tutup atau nak buka. Sekarang, depan skrin awak, daripada video ni, contoh soalan keluar, nyatakan bilangan zarah bagi karbon dioksida. Okay. Awak nak cari bilangan zarah. Apa yang perlu awak buat? Yang pertama, awak tutup kolom bilangan zarah awak ni dengan jari. Okay. Tutup kolom tu. Awak akan nampak nombor Avogadro sebelah dengan bilangan mol. Okay, awak akan nampak nombor Avogadro sebelah dengan bilangan mol sahaja. In order to find bilangan zarah, dia ada kaitan dengan Na dan mol. Kalau kata dia duduk sebelah-sebelah, okay, bila dia duduk sebelah-sebelah, bermakna benda ni mestilah darab. Okay, kalau duduk sebelah-sebelah, benda ni mesti darab. Tapi kalau dia duduk atas bawah, benda ni mesti bahagi. Alright. Kalau soalan bagi dia tanya bilangan soalan bagi dia tanya bilangan zarah. Soalan tadi dia tanya bilangan zarah. Apa yang perlu buat? Awak tutup bahagian bilangan zarah itu pada atas ni. Awak akan nampak Na sebelah mol. Jadi maknanya nombor Avogadro akan didarabkan dengan bilangan mol untuk dapatkan bilangan zarah. What if soalan bagi dia minta
berapakah mol bagi 6.02 darab 10 kuasa 23 atom bagi klorin. Okey, kalau soalan keluar macam tu, awak tutup bahagian mol, guna tangan awak, tutup dekat bahagian mol, and awak akan nampak bilangan Zahra di atas dan Na di bawah. Bermakna bilangan Zahra perlu dibahagikan dengan nombor Avogadro. Okey, jelas? Dan jangan risau, soalan tak minta untuk awak cari nombor Avogadro. Kenapa soalan tak minta untuk awak cari nombor Avogadro? Mari kita tengok sebelah. Ini dia, dekat kepul-kepul awan cinta ini. Okey, kenapa dia cakap macam tu? Sebab nombor Avogadro adalah nilai tetap. Dia takkan pernah berubah. Nombor dia adalah 6.02 darab 10 kuasa 23. Okey, ini adalah nilai tetap. Ini adalah nilai yang perlu awak hafal. Okey, nombor Avogadro dia adalah 6.02 darab 10 kuasa 23. Okey, contoh soalan. Kita pergi kepada contoh soalan. Kalau saya terang macam ni, awak takkan nampak. Kita tengok kepada contoh soalan. Okey, contoh soalan. Dia tanya apa? Berapakah bilangan Zahra bagi 3 mol karbon dioksida? Okey, soalan minta bilangan Zahra. Kembali kepada diagram ni. Soalan minta bilangan Zahra. So, apa perlu buat? Tutup bahagian bilangan Zahra. Awak akan nampak Na sebelah mol. Maknanya, nombor Avogadro perlu diharapkan dengan bilangan mol. Soalan ni kata apa? Bilangan Zahra. Dia bagi kat sini, yang daftar kat awak dia dah bagi. Dia dah bagi dekat awak 3 mol. Apa yang dia bagi lagi? Karbon dioksida. Okey, dekat sini awak dah tahu dia adalah 3 mol. Bila 3 mol dekat situ, jadi kita tahu in order to find bilangan Zahra, kita perlu buat bilangan mol darabkan dengan nombor Avogadro. Jadi bilangan mol kita adalah 3 mol. Nombor Avogadro kita berapa? Konstan ni, 6.02 darab 10 kuasa 23. Jadi 6.02 darab 10 kuasa 23. Tekan kalkulator dan awak akan dapat jawapan 18.06 darab 10 kuasa 23. Okey, ini adalah bilangan Zahra. Bilangan Zahra ni apa sebenarnya? Okey, bilangan Zahra ini sebenarnya dalam satu unsur, kita cakap sebagai contoh saya ambil adalah karbon dioksida. Okay, sekarang dalam 3 mol karbon dioksida tu ada berapa banyak partikel dia yang sebenar? Ada berapa banyak partikel dalam karbon dioksida yang mempunyai 3 mol? Okay. Inilah sebenarnya dia ada kekuatan sebanyak 18.02 dalam 10 kuasa 23. Maknanya dalam 3 mol of karbon dioksida ini kita ada 18.06. Dia macam dalam satu kerajaan, dalam satu angkatan tentera. Kita tahu angkatan tentera ni kuat orangnya. Tentera ni punya pasukan memang pasukan yang memang mantap, kuat. Jadi kita nak tahu berapa banyak ahli dalam pasukan tu. Berapa banyak berapa banyak tentera yang ada dalam satu angkatan itu. Jadi, macam tu juga dengan kes ini. Kita tahu kekuatan karbon dioksida ni adalah 3 mol. Jadi, kita nak tahu berapa banyak kekuatan dalam 3 mol ni. Jadi, kekuatannya adalah 18.06 dalam 10 kuasa 23. Okey, untuk ini jelas? Okey, jelas. Next, kita proceed kepada the next one. GSIM. Okey, tadi kita dah tengok bilangan mol, sekarang kita beralih kepada GSIM. GSIM itu apa? GSIM adalah bread atau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai mass. Okey. Macam tadi juga masih menggunakan triangle. Masih menggunakan triangle yang sama, bilangan mol masih di tempat yang sama, tidak berubah, cuma yang berbeza adalah bahagian atas. Tadi atas ini adalah bilangan Zahra, kita gantikan dengan GSIM. Bawah ini adalah pendarab dia. Tadi sini adalah nombor Avogadro, sekarang dia adalah GRM atau RMM.
Okay, in order for you to find the GSIM, in order for you untuk cari GSIM, awak tutup bahagian GSIM. Okay, close di bahagian ni. Jadi awak akan nampak JRM kena darabkan dengan mol, right? JRM akan darab dengan mol. Kalau kata ke atas ni, GSIM bahagikan dengan either two. Alright. Untuk soalan ini, possibility untuk soalan tanya GSIM, bilang gamma dan JRM adalah ni. Dia tak kisah, dia mungkin akan tanya ke awak GSIM. Dia mungkin akan tanya dekat awak mol. Dan dia mungkin juga minta soalan itu minta suruh cari JRM. Apa itu JRM? Okay, let's see. JRM adalah GSIM molecular relative. RMM adalah dalam bahasa Inggeris, which is relative molecular mass. Okay, apa itu GSIM molecular relative? Okay, GSIM molecular relative adalah GSIM purata satu molekul berbanding dengan 1/12 kali GSIM satu atom karbon. Okay, untuk ini je penjelasan dulu kalau tahu. Kita akan terus proceed. Apa itu sebenarnya JRM? Okay, JRM tu macam mana awak nak cari? Okay, kita tengok soalan. Okay, JMR. Kita tengok contoh soalan kat sini. Hitungkan GSIM. Okay, highlight soalan tu. Dan tanya apa GSIM? Okay. Hitungkan GSIM bagi 0.02 mol asid hidroklorik HCl. Okay, so sekarang soalan minta untuk kita cari GSIM. Maknanya tutup bahagian GSIM. Apa yang ada? JRM dengan mol. Sekarang dalam soalan dia dah bagi dekat kita mol. Okay, mol kita adalah 0.025. Macam mana kita nak cari JMR? Okay, JMR kita. Okay, JMR untuk HCl ataupun asid hidroklorik mestilah mengambil jumlah total kedua-dua unsur yang ada. Okay, awak buka periodic table awak tengok dekat bahagian setiap unsur itu, awak cari sekarang unsur kumpulan 17, cari klorin. Okay, dekat klorin ni ada dua, atas dan bawah. Okay, dekat klorin tu ada dua benda yang perlu awak tahu. Okay, sekarang saya nak awak identify which one is GSIM. Tolong cari which one is GSIM. Nilai yang kita nampak kat situ adalah 17 di bahagian atas dan 35.45 di bahagian bawah. Okey, untuk lebih jelas, yang di bahagian bawah itu adalah GSIM. Okey, yang bawah adalah GSIM, yang atas adalah susunan elektron. Okey, so GSIM untuk klorin adalah 35.45. Awak boleh ambil 45 ataupun awak boleh ambil 35.5. Bundarkan ni. Dan manakala hidrogen pula, awak tengok balik, dia adalah 1 dan 1. Okay, 1 dekat atas dan bawah dia adalah 1.01. Am I right? So, GSIM dia adalah 1.01. Bila awak bundarkan, awak akan dapat 1. Jadi, JMR untuk HCl, awak perlu totalkan jumlah kedua-dua ini. Nampak ni dia kata jumlah total kedua-dua unsur. Di mana H ni kena campurkan mass untuk GSIM untuk H perlu dicampurkan dengan GSIM untuk Cl. Jadi HCl punya JMR adalah 36.5. So, daripada sini awak boleh bawa ke sini. Inilah hasilnya. Okay, so, in order for you to find GSIM, awak perlu buat 0.025 mol tadi didarabkan dengan JMR, iaitu 36.5. Dan awak akan dapat 0.9125 gram. Untuk soalan seperti ini, saya minta sangat-sangat untuk tidak tinggalkan unit pada tu. Unit ini adalah satu benda yang sangat penting. Kalau tak ada unit, maka dengan itu markah yang boleh dipotong sama ada setengah markah hingga 1 markah. Okey, besar tu nilai dia. Kalau kata in case soalan potong setengah markah, tapi disebabkan setengah markah awak tak boleh dapat A-, awak dapat B+, awak tak cukup A. Jadi untuk SPM awak tak cukup A. Jadi, perlu pastikan awak letak dia punya unit dekat belakang. Alright. Ini adalah untuk GSIM. Jelas?
Saya harap awak jelas berkaitan dengan jisim. Now kita balik kepada the last one is isi padu gas. Kita akan tengok isi padu gas. Okey, isi padu gas masih menggunakan triangle yang sama. Sebab topik ini daripada awak perlu menghafal ringkasan formula ini. Now, saya faham dan saya percaya ia adalah satu benda yang sangat memenatkan untuk awak menghafal ke semua ini. Jadi, saya telah ubahkan dia kepada triangle ini. Okay. Triangle ini, kalau awak perasan, awak tak perlu ubah banyak. Yang perlu awak ubah hanyalah di bahagian sini. Atas triangle dan sebelah kiri triangle. Itu saja yang perlu ubah. Dan tak perlu pening kepala. Sebab, bahagian atas mestilah apa yang perlu dicari. Iaitu tema untuk benda tu. Kalau kita cari isi padu, mana atas dia adalah isi padu. Kalau dah isi padu, dia punya pendarab ataupun bahagi dia mestilah di bawah ini. Dan bilangan mol di sebelah kanan. Takkan berubah. Macam tu juga tadi dengan jisim. Apa yang awak perlu cari adalah jisim. Tema dia adalah jisim. Pendarab dia ataupun bahagi dia sebelah kiri. Dan bilangan mol di sebelah kanan. Right, next. Bila soalan bagi isi padu, isi padu gas, awak kena keep in mind, soalan isi padu hanyalah bermain dengan gas. Takkan sama sekali menggunakan cecair atau pepejal. Takkan pernah ada soalan yang berkaitan dengan cecair atau pepejal menggunakan formula isi padu. Sebab dekat sini dah jelas terang-pampang menyatakan bahawa isi padu gas. Gas. Okey, di sini adalah gas. Bermakna apa saja berkaitan dengan gas akan menggunakan formula ini. Okey, isi padu gas. In order for you to find isi padu gas, macam tadi saya cakap, tutup bahagian isi padu, awak akan nampak STP atau RTP berseberangan dengan bilangan mol. Bermakna STP atau RTP ini akan didarabkan dengan bilangan mol. Kalau kata dia suruh cari bilangan mol, maka dengan itu isi padu bahagikan dengan STP atau RTP. Untuk ini, soalan hanya akan tanya berkaitan dengan isi padu gas ataupun bilangan mol sahaja. Dia takkan pernah tanya pasal STP atau RTP. Tetapi, awak perlu ada skill untuk tahu sama ada nak guna STP atau RTP. Okay, saya sebut STP, RTP kan? Apa benda lah STP, RTP ni? Okay, let's go. STP stand for Standard Temperature Pressure. Maknanya, pressure dia dan temperature dia mesti dalam keadaan standard. Okay. Apa itu standard temperature pressure? Saya tahu. Kalau saya tak terang, semua akan fikir standard temperature pressure mestilah temperature dia 25 degree Celsius. 25 degree Celsius. Salah. Pet. Okay. Itu bukan jawapan dia. Sebab standard temperature pressure awak mestilah mematuhi di mana dia mestilah dalam keadaan 0 degree Celsius. 0 degree Celsius. Saya ulang untuk kali ketiga. 0 degree Celsius. STP mestilah 0 degree Celsius. Dan pressure dia mestilah 1 atm. Kalau dia tak mematuhi kedua-dua ini, kita tak boleh pakai formula STP. Tak boleh guna standard temperature pressure. Alright. Next, apa itu relative, apa itu RTP? Okay, RTP bukan RPH ya anak-anak, RTP. RTP adalah relative temperature pressure. Di mana dia mestilah mematuhi 25 degree Celsius dan 1 atm. Okey, antara STP dan RTP yang membezakannya adalah temperature dia, suhu dia. Okey. STP tadi 0 degree Celsius, manakala RTP adalah room temperature, iaitu 25 degree Celsius. Selalunya lah soalan saya dah survey, bertahun-tahun punya soalan saya tengok, dia akan banyak keluar berkaitan dengan relative temperature pressure. Dia akan sebut, dia takkan bagi dekat awak, okay, sila cari isi padu gas of, hitungkan isi padu gas klorin pada 25 degree Celsius.
Senang tu 25 degree Celsius. Dia dah bagi tahu. Soalan akan keluar, hitungkan isi padu gas klorin pada suhu bilik. Dia hanya cakap suhu bilik. Kalau dah suhu bilik tu awak tahulah mestilah RTP, Relative Temperature Pressure. Kenapa perlu identify kedua-dua ni? Sebab dua-dua ini mempunyai nilai yang berbeza. Salah masuk, salah jawapan awak. Nak jawab kira. Okay, let's go. Kita tengok contoh soalan dia. Okay, ini contoh soalan dia. Okay, dia kata apa? Berapakah mol? Okay, soalan minta cari mol bagi 62 dm3 gas klorin pada suhu bilik. Highlight suhu bilik ni penting. Okay, soalan minta awak cari mol. Dia dah bagi dekat awak isi padu dan keadaan suhu bilik. Kalau suhu bilik kita guna apa? Kita kena guna RTP. Okay. Apa yang membezakan nilai RTP dan STP? Let's go, kita check out kat sini. Untuk STP, okay, STP nilai dia adalah 22.4 dm3. Okay, 22.4 dm3. Awak kena keep in mind, benda ini berpandu kepada unit kat belakang. Contoh soalan saya bagi kat sini adalah 62 cm3, cm kuasa 3. Lain daripada dm. Awak tak boleh pakai 22.4 dm3 sebab unit dia berbeza. Jadi awak kena pakai cm3 kat belakang. Dia jadi 22,400. 22,400 dm3 dan cm3. RTP pula apa? Okey, ni yang suhu bilik dah kan? Yang suhu bilik kita nak cari ni. Ikut soalan ni. Okay, RTP nilai dia adalah 24 dm3. Okey, 24 dm3. Kalau dalam cm3 dia adalah 24,000. Dapat. So, kita proceed kepada soalan tadi. Soalan minta kita cari mol. Okey, mole of gas klorin. Okey, soalan kita letak bilangan mol klorin. Keep in mind, bila dia sebut gas, dia mesti kena ada dua unsur yang melekat. Kumpulan 17 tidak boleh berdiri dengan sendiri. Dia adalah kumpulan yang perlukan pasangan. Jadi bila dia menghasilkan gas klorin, maka dengan itu dia perlu hadir dalam keadaan dua. Sebab tu Cl2. Jadi awak perlu cari bilangan mol untuk Cl2. Formula dia apa? Kalau kita tengok kita minta yang atas ni kan. Okay, so sekarang soalan dia minta cari bilangan mol. Soalan minta untuk awak cari bilangan mol. Jadi tutup bahagian bilangan mol ini. Tutup bahagian bilangan mol ini. Apa yang tinggal? Isi padu bahagi dengan STP atau RTP. Okay, so dekat sini kita buat formula. Isi padu gas iaitu 62 dm3 bahagikan dengan isi padu molar gas. Isi padu molar gas ni apa? Jangan buat shock nah. Isi padu molar gas ni adalah STP atau RTP ni tadi. Okey, tadi soalan dia kata apa? Dekat suhu bilik. Jadi bila suhu bilik kita tahu dia menggunakan RTP 24 dm3. Kenapa guna dm3? Sebab soalan bagi dekat atas ni dm3. Jadi 62 dm3 darabkan bahagikan dengan 24 dm3 mol. dm3 per mol. Kena letak unit macam ni supaya awak tak salah. Jadi bila awak kalkulate, awak akan dapat 2.583 mol. Jelas? Saya harap awak jelas untuk benda-benda ni. Ini adalah basic untuk awak proceed dengan soalan permasalahan. Okay, sebab solving problem itu lagi banyak markah dia comparing direct question. Okay, saya boleh proceed dengan next. Okay, kita akan tengok kepada bahagian penyelesaian masalah. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Penyelesaian masalah yang pertama. Soalan yang kata apa? Kuprum 2 oksida dan karbon dioksida terhasil daripada pemanasan kuprum 2 karbonat. Berapakah isi padu? Okey, sorry, sini ada typo. Karbon dioksida yang terhasil daripada pemanasan 31.02 gram kuprum 2
oksida. Tadi kita belajar isi padu gas mesti ada STP RTP dengan mol. Ni tiba-tiba dia bagi kat kita data, dia tak bagi kat kita data mol, tapi dia bagi kita data mass. Gc. Soalan minta untuk awak cari isi padu karbon dioksida. Okay, bila soalan bagi macam ni, benda pertama yang awak perlu buat adalah Allah. Suka betul dia. Nanti. Okay, benda pertama yang perlu awak buat adalah lakukan persamaan. Buat persamaan, seimbangkan persamaan. Kalau tak seimbang persamaan, awak kena efek dekat jawapan terakhir. Okay? Buat persamaan dan seimbangkan persamaan. Dia kata apa kat sini? Kuprum 2 oksida dan karbon dioksida kuprum 2 oksida dan karbon dioksida terhasil daripada pemanasan kuprum 2 karbonat. Maknanya kuprum 2 karbonat ini kita panaskan dan dia akan menghasilkan karbon dioksida. Kuprum 2 karbonat bila kita panaskan dia akan menghasilkan kuprum 2 oksida dan karbon dioksida. Jadi formula dia kuprum 2 karbonat CuCO3, kita lakukan pemanasan, dia akan menghasilkan CuO plus CO2. Okay. So sekarang kita tahu data yang diberi kepada kita adalah berat untuk kuprum 2 karbonat. Jadi kalau dah ada berat, bermakna awak boleh cari dia punya mol. Alright, kita boleh cari dia punya mol. Mol dia. Mol untuk kuprum 2 karbonat atau copper 2 karbonat. Kita ambil dia punya mass. Bila kita cari mol tadi, triangle tadi yang kita buat tadi, ingat balik triangle tu. Okey, dekat atas adalah G-same. Atas ni adalah G-same. Bawah sini adalah JMR dan sini adalah mol. Jadi sekarang kita kena cari mol. Jadi tutup bahagian mol ini. Jadi apa yang perlu kita buat? G-same bahagikan dengan JMR. G-same dia adalah 31.0 gram. Bahagikan dengan JMR dia. JMR dia 124. Kenapa? Macam mana saya tahu 124? Awak ambil lah sini. Tengok Cu kita adalah berapa? 64. Campurkan dengan 12. Campurkan dengan, sebab O kita ada 3 kat depan ni, belakang ni. Jadi 3 darab 16. Jadi kita dapat 124. Jadi bila awak tekan kalkulator 31 bahagi dengan 124, awak akan dapat 0.25 mol. Okay, awak dah dapat mol. So sekarang soalan apa minta? Soalan minta awak cari isi padu karbon dioksida. Okey, kita boleh proceed tak dengan seterusnya? Macam mana kita nak tahu? Okey, tengok balik persamaan yang awak buat ni tadi. Depan copper tu karbonat ini, berapa dia punya nisbah? 1. Betul. Depan CuO ni pun 1. Depan CO2 itu pun 1. Bermakna kita boleh buat andaian ataupun kita boleh buat ratio di mana semua nilai mol dia adalah sama. Okey, semua nilai molnya adalah sama. Jadi awak boleh pakai molnya dekat sini. Awak boleh gunakan dia untuk cari nilai volume CO2. Awak andaikan 0.25 ini sebagai mol untuk karbon dioksida. So, in order for you to find the volume, awak nak cari volume. Gunakan balik triangle tadi. Okey, volume dekat atas. Sekarang awak nak cari apa yang awak ada. Sini adalah STP atau RTP dan sini adalah mol. Mol awak dah dapat tahu iaitu 0.25. Sekarang awak nak tahu nak pakai STP atau RTP. Okey, tengok kat sini. Kita pakai apa? Isi padu molar 24 dm3 pada keadaan bilik. Dah bagi siasat dah, tak payah risau. Okey, 24. Jadi awak pun pakailah 24. Maknanya 0.25 mol darabkan dengan isi padu molar dia iaitu 24 dm3. Awak akan dapat 6 dm3. Jadi volume dia adalah, isi padu untuk karbon dioksida adalah 6 dm3. Alright, so far faham? Saya harap awak faham. Kalau tak faham nanti awak boleh
Komen kat bahagian bawah ataupun boleh PM saya. Okay, next. Permasalahan yang kedua. Okay, kalau awak perasan sebenarnya permasalahan yang saya bagi ni adalah latihan yang saya beri kepada awak dalam tambahan. Ini antara soalan-soalan yang awak ramai sangat buat salah, iaitu aluminium. Soalan aluminium. Okay. Soalan ni dia kata apa? Okay, let's see. Dia kata aluminium bertindak balas dengan kuprum 2 oksida. Aluminium bertindak balas dengan kuprum 2 oksida, menghasilkan aluminium oksida dan kuprum. Berapakah jisim aluminium yang bertindak balas dengan 0.06 mol 2 oksida? Okey, soalan minta untuk awak cari jisim aluminium. Tapi dia tak bagi data pasal aluminium, dia bagi data pasal kuprum 2 oksida. Apa jadi pun sekarang ni? Yang pertama sekali, kita kembali kepada asal. Rules yang pertama awak kena buat adalah hasilkan persamaan. Okey, persamaan yang pertama. Kita kata kat sini apa dia? Aluminium bertindak balas dengan kuprum 2 oksida. Aluminium bertindak balas dengan copper 2 oxide. Okey, kuprum oksida. Menghasilkan aluminium oksida. Ini aluminium oksida awak. Dan kuprum. Okey, bila awak dah dapat macam ni, awak tengok dia tak balance, buat dia sehingga balance. Okey, ini adalah persamaan yang dah diseimbangkan. Okay. Awak tengok depan ni ada nisbah dia. Kita ada 2, kita ada 3, kita ada 1, kita ada 3. Okey, nisbah ni penting sangat untuk awak faham. Okey, so sekarang awak dah buat persamaan. Dia dah bagi dekat awak mol. Awak tak perlu pening-pening untuk awak cari lagi. Okey. So sekarang dia cakap apa? 0.06 mol kuprum 2 oksida. Bermakna dekat sini nilai dia adalah 0.06 mol untuk 3 copper oksida ini. Copper 2 oksida ini. Untuk 3 copper 2 oksida adalah 0.06 mol. Aluminium 2 je. Jauh lebih satu. So kita buat, inilah kita buat sebagai ratio. Ini saya panggil sebagai ratio. Okay. 0.06 mol sama dengan 3 copper oksida. Jadi kalau 1 copper 2 oksida, berapa nilai dia? Bahagilah 0.06 mol bahagikan dengan 3. Awak akan dapat 0.02 mol. Dia maknanya 1 ni bersamaan dengan 1 unsur itu bersamaan. 1 molekul ini bersamaan dengan 0.02 mol. Jadi untuk aluminium dia ada 2 nisbah kat depan kan? Okay. 2 nisbah bermakna kita darabkan dengan 2. 2 nisbah aluminium ni, 2 nisbah ini kita darabkan dengan 0.02. Kita akan dapat 0.04. Kalau macam tadi ni, nisbah 3 sama dengan 0.06. Jadi kita nak dapatkan dia kepada satu nisbah, kita kena bahagikan 0.06 bahagikan dengan 3. Awak dapat 0.02. 0.02 bersamaan dengan satu nisbah. Kalau nak 2 nisbah, maknanya kita kena darabkan dengan 2. Dapat 0.02 mol. Jadi senanglah awak nak cari mass dia. Ataupun jisim untuk aluminium. Jisim untuk aluminium. Okay, berapa mol dia tadi? 0.04 mol. Darabkan dengan dia punya JMR. Okay, sini saya bagi JAR dia, jisim atom reaktif. Jangan terkejut. Kenapa atas ni JAR? Saya duk cakap JMR. Okay, JAR adalah jisim atom reaktif. Maknanya setiap satu itu kita panggil dia sebagai jisim atom reaktif. Tapi bila awak campurkan dia akan jadi JMR, iaitu jisim molekular relatif. So, JAR dia, kita ada apa? Untuk aluminium adalah 27. Jadi, JMR dia adalah 27 gram per mol. Ini adalah unit dia, gram per mol. Jadi, bila awak buat calculation, awak akan dapat 1.08 gram. Okey, inilah dia punya gram mass jisim untuk aluminium. Okey, saya harap awak faham dengan
teknik dan cara untuk menyelesaikan penyelesaian masalah berkaitan dengan formula-formula kimia. So far saya harap awak boleh faham berkaitan dengan secara ringkas lah. Saya bagi kita tengok dekat sini. Dia punya formula. Sebenarnya center of the formula adalah bilangan mol. Apa jadi pun awak perlu cari bilangan mol. Kalau dia bercari jisim, dia minta awak cari bilangan zarah, awak kena buat jisim, cari mol dulu, baru awak boleh cari zarah. Kalau dia bagi ke awak isi padu, dia minta awak untuk cari jisim, awak cari daripada isi padu, awak tukarkan kepada mol, dan daripada mol awak boleh cari jisim. Begitu juga dengan bilangan zarah. Okey. Dia bagi ke awak bilangan zarah, dia suruh cari jisim. Daripada bilangan zarah, pergi kepada mol dulu. Daripada mol, baru awak boleh cari kepada jisim. Okay, apa pun yang penting sekarang adalah bilangan mol. Saya harap awak boleh hafal saya punya triangle-triangle ni. Salin dan tampal kat bilik supaya awak bangun je, awak nampak formula tu. Bangun je, awak nampak formula tu. Jadi lama-lama awak hafal formula tu. Okay. Dan ini adalah penyelesaian masalah yang telah dikongsikan. Jadi saya harap awak faham jelas dengan apa yang saya terangkan. Jadi itu saja daripada saya. Sebarang masalah awak boleh terus directly komen dekat bahagian ruangan komen, ataupun hodos yang ada nombor saya boleh terus directly WhatsApp saya atau Telegram saya untuk saya berikan penjelasan lagi. Jangan risau, pukul 3 pagi pun saya boleh tolong jawabkan untuk awak. Okay? Itu saja daripada saya. Stay at home, stay safe, stay healthy. Bye. Assalamualaikum.